Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya berdoa agar semua sihat dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dari wabak virus yang sedang melanda seluruh dunia sekarang ini. Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu artikel yang telah saya baca yang ditulis oleh jurnalis Motoko Rich dan Hisako Ueno di dalam The New York Times. Tajuk kepada artikel itu ialah Teka-teki kejayaan virus di Jepun. Adakah ianya suatu nasib? Sejak kes coronavirus pertama yang disahkan di Jepun pada pertengahan bulan Januari yang lalu, para pegawai kesihatan Jepun telah memberikan jaminan bahawa mereka telah bertindak dengan pantas untuk mencegah virus ini supaya terkawal. Pada masa yang sama, Jepun seolah-olah memberi teka-teki kepada ahli epidemiologi dunia tentang bagaimana mereka boleh mengawal wabak ini daripada merebak dengan teruk. Tidak seperti apa yang berlaku di Itali dan di New York. Walaupun tanpa perintah kawalan pergerakan yang tegas dan tanpa ujian saringan yang meluas, Jepun masih lagi dikatakan di dalam keadaan yang terkawal. Tetapi teka-teki ini telah menampakkan sedikit jawapannya apabila pada hari Khamis yang lalu, Menteri Kesihatan Jepun iaitu Katsunobu Kato telah memaklumkan kepada Perdana Menteri bahawa terdapat bukti Jepun kini berisiko tinggi untuk mengalami jangkitan COVID-19 ini dengan lebih meluas. Pada hari Rabu yang lalu, hanya satu hari selepas Jepun dan Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa bersetuju untuk menangguhkan Sukan Olimpik Tokyo selama setahun, Gubernur Tokyo, Koike Yuriko, memberikan amaran kepada semua penduduk Tokyo bahawa bandar yang luas yang mempunyai penduduk hampir 14 juta orang ini sedang berada dalam fasa kritikal sebelum letusan jangkitan wabak atau overshoot yang mungkin akan berlaku. Lihat kes yang melonjak naik di Tokyo pada hari Khamis yang lalu. Pengumuman sebanyak 47 kes yang baru selepas ramai rakyat Jepun yang pulang dari luar negara. Pada hari Khamis juga, gubernur dari wilayah di sekeliling Tokyo seperti Kanagawa, Chiba dan sebagainya meminta agar penduduk tidak keluar rumah selain bila ada keperluan yang mendesak. Orang awam setakat ini masih lagi tidak mengambil serius tentang amaran tersebut. Mereka tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Orang ramai masih lagi menaiki kereta api bawah tanah yang penuh sesak, berkumpul di taman untuk melihat bunga sakura, membeli belah, minum dan makan di restoran. Mereka terasa tidak terancam dengan kes-kes coronavirus yang agak rendah peratusannya di Jepun sekarang. Ketika di negara lain mempunyai kes-kes COVID-19 yang agak serius, Jepun, sebuah negara yang mempunyai hampir 127 juta orang, telah melaporkan bahawa hanya 1,300 kes dan 45 kematian sahaja sehingga 26 Mac yang lalu. Ini menjadikan kadar kematian oleh COVID-19 di Jepun paling rendah di dunia jika dibandingkan dengan populasi warga tua yang agak tinggi di Jepun. Sama ada tindakan mereka sekarang ini adalah betul atau tidak, kami tidak tahu mengenainya, kata Dr. Peter Robinowitz, iaitu pengarah University Washington Meta Center untuk Persediaan Pandemik dan Keselamatan Kesihatan Global. Kerajaan Jepun masih lagi tidak mengeluarkan perintah lockdown seperti yang dilakukan di China dan di Malaysia. Mereka juga tidak menggunakan teknologi pengawasan yang moden seperti di Singapura. Termasuk mereka juga tidak menjalankan ujian saringan yang berskala besar seperti di Korea Selatan. Walaupun populasi Korea Selatan adalah kurang separuh dari populasi Jepun, mereka telah menjalankan ujian hampir kepada 365,000 orang. Tetapi di Jepun, ujian saringan ini hanya dijalankan kepada kira-kira 25,000 orang sahaja. Sebenarnya Jepun mempunyai kapasiti untuk menjalankan ujian sebanyak 7,500 ujian setiap hari. Tetapi purata ujian yang dijalankan dalam sehari hanya berjumlah 1,200 sehingga 1,300 ujian sahaja. Dr. Tomoya Saito, pengarah Jabatan Pengurusan Krisis Kesihatan di Institut Kesihatan Awam Negara berkata, ujian terhad ini adalah disengajakan. Mereka yang mendapat kelulusan untuk diuji adalah yang dirujuk oleh doktor. Polisi kesihatan Jepun, mereka hanya memberikan penumpuan kepada individu yang sudah disahkan positif dan berkeadaan yang agak teruk untuk dimasukkan ke hospital. Ini adalah supaya bahagian kesihatan Jepun dapat menghadkan penyaluran sumber
perubatan kepada kes-kes yang kurang teruk. Dr. Saito juga berkata bahawa sebahagian penyebab rakyat Jepun kurang mendapat jangkitan adalah mungkin disebabkan oleh langkah-langkah yang biasa mereka lakukan dalam kehidupan seharian mereka ataupun budaya hidup mereka. Sebagai contoh, mereka kerap mencuci tangan, mereka membongkok antara satu sama lain apabila bertemu dan bukannya berjabat tangan ataupun berpelukan antara satu sama lain. Pemakaian topeng muka di kawasan-kawasan awam apabila mereka keluar. Tetapi menurut seorang ahli epidemiologi di Universiti Columbia yang bernama Jeffrey Sharman melaporkan bahawa dari data-data COVID-19 di China, 5 hingga 10 kes tidak dapat dikesan dari mana puncanya untuk setiap satu kes COVID-19 ini. Beliau juga berkata Jepun sedang bertaruh atau gamble dengan cara pendekatan mereka sekarang ini. Di Osaka, sebuah laporan yang disediakan bagi Kementerian Kesihatan meramalkan bahawa pada awal April nanti kemungkinan bandar itu mempunyai hampir 3,400 kes jangkitan, yang mana 227 daripadanya adalah serius. Pada hari Rabu, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berkata beliau sedang berusaha untuk mendapatkan 600 katil tambahan di wad kuarantin bagi menampung pesakit yang kritikal. Dr. Masaya Yamato, iaitu Ketua Penyakit Berjangkit di Pusat Perubatan Am Rinku di Osaka, beliau berkata pesakit COVID-19 yang ringan boleh tinggal di rumah sahaja. Ini bagi menyelamatkan katil hospital untuk pesakit yang teruk sahaja. Permintaan Gubernur Tokyo kepada penduduk untuk stay at home pada hari Sabtu dan Ahad ini nanti adalah terlalu lemah untuk mengawal krisis yang sedang merebak dengan serius ini, tambah Dr. Yamato. Adalah lebih baik Perdana Menteri Shinzo Abe bertegas untuk mengisytiharkan lockdown di Tokyo, kata Dr. Yamato. Jangan jadikan ekonomi sebagai keutamaan sekarang. Tokyo harus di lockdown selama 2 hingga 3 minggu. Jika tidak, sistem perubatan Tokyo boleh runtuh, tegas beliau lagi. Pentadbiran Shinzo Abe telah membentuk pasukan petugas khas untuk menganalisa sama ada beliau harus mengisytiharkan keadaan kecemasan atau tidak. Itulah sebahagian daripada isi artikel yang dipetik tentang teka-teki cara pendekatan Jepun dalam menghadapi virus ini. Jika anda dapat lihat daripada 2 video yang saya naikkan sebelum ini, saya ada selitkan persoalan kenapa Jepun masih lagi tidak mahu mengeluarkan perintah yang lebih tegas untuk mengawal pergerakan orang ramai. Saya harap dengan petikan daripada artikel ini dapat memberikan sedikit sebanyak gambaran tentang persoalan ini. Semalam di Ueno Park, taman yang paling popular di Tokyo yang mempunyai pohon sakura yang banyak berbaris, telah ditutup kepada orang ramai walaupun sekarang adalah musim berhanami atau berpiknik di bawah pohon sakura. Saya agak tertarik dan setuju dengan pendapat Dr. Masaya Yamato tadi yang menegaskan bahawa ini bukan masanya untuk mengutamakan atau memikirkan macam mana nak selamatkan ekonomi dahulu. Nyawa rakyat perlu diselamatkan. Sekian daripada saya. Kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.